Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita dah sampai ke ayat yang kelima perbincangan kita, kelas kita untuk kita mempelajari bahasa Arab terus daripada Al-Quran insya-Allah. Baik, kita masuk terus tanpa melengahkan masa ayat yang kelima. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan muslimat dah murajaah, dah betul ulang kaji insya-Allah. Mudah-mudahan kita terus sahaja ke ayat yang kelima. Baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita dah biasa 17 kali sehari sekurang-kurangnya kita membaca surah Al-Fatihah ni. Jadi kita nak belajar bahasa Arab terus, maksud dia iyyaka kalau kita lihat kepada terjemahan biasa, iyyaka bermakna hanya kepada, iya atau hanya kepada, ka tu merujuk kepada anta, hanya kepada kamu. Iyyaka kita boleh iyyaki, kita boleh iyyakum, iyyakuma. Yang domir tu kata ganti tu boleh ubah-ubah, tak ada masalah. Tapi sini ka sini merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka hanya kepada kamu, hanya kepada engkau. Terusnya na'budu. Na'budu ni kata kerja, kita panggil fi'il. Sini fi'il mudhari'. Kenapa guna fi'il mudhari'? Kerana bukan dulu kami sembah, dulu, kini dan selama-lamanya lah. Maksudnya mudhari' bermakna present tense, dia boleh jadi sedang dan dia boleh jadi berterusan, sedang dan berterusan. Perkara rutin yang berlaku. Na'budu bermakna kami menyembah, dan juga bermaksud juga kami memperhambakan diri. Nun di sini bermakna nahnu. Nahnu, domir dan nahnu. Kata ganti nama nahnu, bermakna kami. Na'budu kami menyembah. Kalau nak buat kamu menyembah, kita boleh tukar saja nun jadi ta'budu. Kamu menyembah. Okey? Na'budu, ta'budu. Yang itu. Kalau saya menyembah. Tuan-tuan cuba. Alif tambah alif saja. Buang nun ganti dengan alif. A'budu. Saya menyembah. Okey? Di sini na'budu kami menyembah. Wa iyyaka, tadi kita dah katakan wa di sini apa? Waw ataf, waw untuk sambung bermakna dan. Iyyaka kami, dan hanya kepadamu. Iyyaka kita dah terjemah tadi, iyyaka nasta'inu. Nasta'in. Ni ramailah ni. Nasta'inu bermakna kami semua ni apa? Kami semua ini memohon pertolongan. Itu dia. Nasta'inu. Tu nun jadi nahnu. Kami semua meminta pertolongan. Kalau saya memohon pertolongan, asta'in. Okey? Ni nasta'in. Asta'in. Okey? Nasta'inu, kami semua memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bermakna hanya kepadamu kami menyembah, kami memperhambakan diri, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Terus kita pergi ke ayat yang seterusnya, ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ni kita kata boleh kita katakan fi'il amar, kata suruhan. Kita perintah ihdina. Hanya kepada maka ihdina bermakna tunjukilah. Tunjukilah kami. Ihdina. Na tu je lah. Kalau nak tukar ihdika. Berilah petunjuk kepada kamu. Ihduhu. Misal kita petunjuk kepada dia. Jadi di sini ihdina, tunjukkanlah kepada kami. Atau nak tunjukkanlah saya, ihdi. Tunjukkanlah saya. Jadi ihdina, tunjukkanlah kami. Apa nak tunjuk? As-sirata, iaitu jalan yang apa sifatnya, kata-kata alif lam, jalan itu. Jalan itu yang mana? Jalan itu yang sifatnya al-mustaqimah. Sesuatu yang diperlakukan biasanya akan berbaris atas. Kita panggil maf'ul bih. As-sirata, yang tu kita tak nak bincang panjang. Tetapi al-mustaqimah itu sifat kepada jalan itu, sirat itu iaitu lurus, maka dia mengikut. Samalah as-sirata, jadi dia al-mustaqimah. Ihdina, tunjukkan kami as-sirata al-mustaqimah. Jalan, as-sirat ni jalan.
Al-mustaqim ni jambatan lah sirat ni boleh kata juga ataupun jalan, sebab jambatan tu dia lurus, jarang kita jumpa, mungkin tak pernah kita jumpa jambatan yang lekuk-ekuk tu. Jadi kita kata as-sirat tu jambatan atau jalan al-mustaqim, yang lurus, jalan yang lurus itu. Jadi dia dah spesifik dah, bukan jalan lurus yang mana-mana yang tidak ketahui, tapi dia ada isim makrifah, isim yang dikenali, merujuk kepada yang mana. Allah jelaskan ayat yang seterusnya, ayat ketujuh, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang orang-orang yang apa, yang kau beri nikmat, an'amta, kamu beri nikmat, alaihim, atas mereka. Okey, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukannya jalan-jalan yang orang marah, yang kau marah, yang dimurkai, yang dimarahi atas mereka, dan bukannya waladdallin, dan bukannya jalan orang-orang yang sesat. Okey, kita lihat satu-satu sirat. Kita dah kata tadi jalan yang mana. Jadi nak spesifik tu kita tak letak as-sirat, tak tahu jalan yang mana. Dia jelaskan jalan allazina, isim mausul, jalan orang-orang yang, dia sambung kepada jalan tu, jelaskan mana yang khas tu, jalan-jalan yang an'amtah, kamu telah beri nikmat, alaihim. Alaihim tu asalnya ala ngahum, tapi lepas hafuz ja'ala, bawah dia mesti dibaris bawahkan, alaihim, atas mereka. Alaihim, okey. Alaikum, atas kamu semua. Alaiha, atas kamu perempuan. Atas dia perempuan. Alaihu, atas dia lelaki. Jadi ini domain dia boleh berubah, tak ada masalah. Cuma di sini alaihim, atas mereka. Ghairil maghdubi. Ghairi selain daripada al-maghdubi. Kalau kita kata ghairu mawjud, kita pergi ke kedai, orang tanya ada lagi tak nasi lemak, tak, kita kata ghairu mawjud, tak wujud, dah tak ada dah, selain daripada wujud. Jadi ghairil maghdubi, ghairi mengecualikan, pengecualian, iaitu al-maghdubi, orang yang dimukahi. Ghadab, kalau Nabi kata la taghdab, jangan kamu marah. Ghadab ni dia sedang marah, ghadab ni, ghadibun ni marah. Okey, ghairil maghdubi, selain daripada jalan-jalan orang yang dimurkai, yang dimarahi. Alaihim, ala plus hum, jadi alaihim, iaitu ala tu atas, hum tu mereka, alaihim, atas mereka. Waladdallin, wa tu waw ataf, tu sambung makna dan, and la tu bukan, okey, penafian, wala abdalin, dan bukannya jalan orang-orang yang dalin ni apa? Jalan-jalan orang-orang yang sesat. Itu merujuk kepada itu tu, dia marahi itu dan sesat itu. Kalau kita lihat pada penafsiran para ulama, pada mufassirin Al-Quran mengatakan al-maghdub tu orang-orang Yahudi, sebab mereka tahu kebenaran tapi mereka ingkar kepada kebenaran. Bahkan mereka bunuh para nabi mereka ingkar. Jadi Abdalin ni jalan orang-orang Nasrani, orang yang confused, yang sesat, yang tak tahu kebenaran yang benarnya. Sebab tu kalau kita lihat zaman kita tadi, even di barat sekalipun ramai sekali orang-orang Kristian masuk Islam lah, kerana mereka, setelah mereka baca Quran, mereka baca kitab mereka, berbandingkan dengan Quran, akhirnya mereka menerima kebenaran. Jadi itu dua jalan ini, dan tentu saja para mufassirin mengatakan bahawa orang-orang yang macam itulah, yang macam orang Yahudi dan macam orang Nasrani, tak kira siapa pun, termasuk orang Islam, kalau dia tidak mengamalkan Islam sebenar, dia ikut pada ajaran orang al-maghdub, al-dhalin ni, kita minta dijauhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia kita lagi perbincangan kita secara ringkas. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya dalam surah yang kedua, iaitu surah Al-Baqarah. Surah pertama ni surah Al-Fatihah, yang bermaksud surah yang bernama pembukaan, mukadimah lah kita kata begitu pada Al-Quran. Dan insya-Allah kita akan masuk surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Baqarah, yang bermaksud lembu betina, insya-Allah. Okey, baik, hadza huwa yakfi fi hadzal yaum. Cukup dulu, ila liqa, sanantaki maratan ukhra fi liqa'i akhar insya-Allah. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.